Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdini Alia binti Rosman dari kuliah S3 P4-03 akan membentangkan berkenaan dengan ciri-ciri guru pendidikan Islam sebagai seorang da'i dalam kerja khusus profesionalisme guru pendidikan Islam dan Fiqh Dakwah PIMKIA 3163. Baiklah. Pada kesempatan ini, saya ingin membentangkan berkenaan dengan 4 perkara, iaitu pertama, berkenaan dengan siapakah guru pendidikan Islam. Yang kedua, apa pula dimaksudkan dengan seorang da'i. Dan yang ketiga, barulah kita akan menelusuri berkenaan dengan ciri-ciri guru pendidikan Islam yang merupakan seorang da'i. Dan yang keempat, kesimpulan. Baiklah, perkara yang pertama iaitu berkenaan dengan siapa guru pendidikan Islam ini. Seperti yang kita maklum bahawa guru pendidikan Islam ini adalah seorang pendidik, di mana pendidik yang berwibawa, kewibawaan pendidik yang Muslim, pendidik Muslim, di mana guru pendidikan Islam ini semestinya guru yang beragama Islam. Pendidik Muslim adalah sangat penting dalam usaha melaksanakan tugas mendidik. Guru pendidikan Islam tugasnya adalah untuk mendidik dan memimpin pelajar secara lebih berkesan dan berkualiti. Maka kawalan dan keluhuran peribadi Nabi Muhammad SAW jika dapat diterapkan dalam setiap diri seorang pendidik, pasti akan menjadi role model yang kepada para pelajar terutamanya. Jadi maka kalau dilihat bahawa pendidik guru pendidikan Islam ini perlulah menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah dalam menjadi role model kepada anak-anak muridnya. Dan terdapat sekurang-kurangnya 5 komponen yang menjadikan guru pendidikan Islam ini, iaitu guru Muslim ini seorang yang berkualiti, iaitu melalui model 5M, iaitu muaddib, murabbi, mursyid dan mudarris. Dan itulah antara ciri yang perlu ada dalam, itulah yang dinamakan sebagai guru pendidikan Islam. Baiklah, apa pula yang dimaksudkan dengan seorang da'i? Apakah maksud da'i? Da'i merupakan seorang individu yang mana memikul amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana amanah yang dipikul ini adalah amanah sangat besar, iaitu ianya perlu disampaikan dengan ilmu yang kukuh agar tidak mudah tersasar. Jadi para da'i pada masa kini mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat. Jadi sebagai seorang da'i, peranannya adalah untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran, menyampaikan perkara yang disuruh oleh Allah dan mencegah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Maka seorang yang ingin menjadi khairu ummah atau sebaik-baik umat mestilah menyampaikan kebenaran, iaitu menyuruh ke arah kebaikan dan mencegah perkara-perkara yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dinamakan seorang da'i. Maka marilah kita kaitkan seorang guru pendidikan Islam dalam menjadi seorang da'i di sekolah, malah dalam kalangan masyarakat, iaitu pertama, guru pendidikan Islam perlulah mempunyai ciri sifat toleransi. Apa yang dimaksudkan dengan sifat toleransi? Iaitu secara tidak langsung membentuk peribadi guru yang lebih berhikmah. Di mana guru pendidikan Islam ini perlulah mempunyai sifat hikmah, sifat berhikmah, wal mau'izatul hasanah, iaitu menyampaikan sesuatu perkara dengan hikmah dan bijaksana. Iaitu dari sudut kata-katanya yang berbudi bahasa dan bijak menggunakan kaedah yang sesuai, di mana sesuai untuk berurusan dan menegur murid-murid. Inilah yang perlu ada dalam ciri-ciri seorang guru pendidikan Islam, iaitu bertoleransi, berhikmah dan berbudi bahasa. Seterusnya iaitu sifat committed. Yang kedua ialah sifat committed, di mana sifat committed ini ialah bermaksud guru pendidikan Islam tidak akan pernah menolak sebarang kerja yang diamanahkan oleh pihak sekolah. Maksudnya di sini ialah apa-apa sahaja amanah yang perlu dilakukan oleh guru pendidikan Islam perlulah diterima dengan secara terbuka. Kerana apa? Kerana guru pendidikan Islam inilah bertanggungjawab dalam menjaga segala hal ehwal yang berkaitan dengan pendidikan Islam di sekolah. Kalau tidak guru pendidikan Islam, maka siapa lagi akan menjaga hal ehwal Islam, hal ehwal pendidikan Islam di sekolah? Jadi guru pendidikan Islam inilah
perlulah memiliki sifat ciri committed dalam memastikan disiplin murid. Dalam disiplin murid terutamanya dalam menunaikan solat jemaah di surau, ataupun dari sudut disiplin dalam membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan komitmen guru pendidikan Islam dan kepuasan kerja guru pendidikan Islam ini boleh mempengaruhi pencapaian akademik murid. Baiklah, seterusnya, ciri yang ketiga iaitu guru pendidikan Islam perlulah sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sifat takwa ataupun yang dimaksudkan takwa ialah Sayyidina Umar pernah mengatakan seperti mana seseorang yang berjalan di atas jalan yang penuh duri, di mana jalan yang penuh duri, di mana perlu berjalan dengan penuh berhati-hati supaya tidak luka. Itulah sifat takwa, di mana dalam hidupnya, melalui hidupnya dengan penuh berhati-hati dan berwaspada dari melakukan perkara-perkara maksiat, dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka guru pendidikan Islam perlu menjauhi diri daripada melakukan perbuatan dilarang oleh Allah dan menunaikan perintah-perintah Allah. Maka inilah perlu ada dalam sifat ciri seorang guru pendidikan Islam, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana guru pendidikan Islam adalah guru yang memainkan peranan besar dalam menyuruh manusia atau menyuruh murid mengenal Allah. Jadi maka guru pendidikan Islam terlebih dahulu perlu dekat dengan Allah, iaitu perlu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, yang keempat ialah bersifat mesra, beramah, senang didekati, memiliki sifat humor, iaitu memiliki sifat berperi kemanusiaan. Guru pendidikan Islam perlu dan mesti ada ciri-ciri seperti ini kerana ia sesuai untuk diaplikasikan oleh guru pendidikan Islam, terutamanya bagi menjauhi persengketaan dan konflik. Maka guru pendidikan Islam perlu ada ciri-ciri seperti ini kerana apa? Kerana ciri inilah yang akan menonjolkan imej Islam, yang mana Nabi Muhammad SAW sendiri pun mencirikan seorang yang mesra, beramah, senang didekati oleh madun. Jadi guru pendidikan Islam perlu ada supaya ada ciri beramah dan sebagainya ini, supaya dapat mewujudkan satu kepuasan kerja dan sifat keterbukaan antara sesama manusia dalam menerima segala kritikan. Inilah yang penting dalam sifat guru pendidikan Islam. Jauhilah daripada sifat terlalu pentingkan diri, terlalu egois dan sebagainya. Sifat inilah yang perlu dicontohi oleh guru pendidikan Islam kerana manusia akan mudah didekati dan mudah didengari segala pesanan yang akan disampaikan oleh guru pendidikan Islam. Baiklah, seterusnya yang keempat ialah berusaha hidup dalam beribadah, tidak terbatas kepada ibadah khusus. Maknanya di sini guru pendidikan Islam perlulah mempunyai sifat dalam sentiasa berusaha bersungguh-sungguh dalam menerapkan ibadah yang mantap dan kukuh dalam hidupan seharian mereka. Perbanyakkanlah amalan sunat, di mana guru pendidikan Islam perlulah sentiasa memperbanyakkan amalan sunat dan memperkukuhkan ibadah-ibadah wajib seperti solat fardu, puasa Ramadan dan sebagainya. Maka ini akan dicontohi oleh mad'u-mad'u, terutamanya anak-anak murid, seterusnya guru-guru dan masyarakat di luar sana, di mana dengan adanya sifat kita sentiasa dekat dengan Allah, takarrub kepada Allah, maka akan mudah untuk manusia ataupun orang masyarakat sekeliling untuk mempelajari dan mengenal Allah dengan lebih dekat dengan adanya dakwah bihal daripada kita. Dan yang terakhir iaitu berpengetahuan yang benar, iaitu dengan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baiknya. Guru pendidikan Islam perlulah yakin bahawa ilmu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam kesempurnaan dakwah, persediaan ilmu yang cukup harus dilakukan. Manusia yang tiada ilmu adalah seperti tin kosong yang mana hanya kuat sahaja bunyinya tetapi kosong di dalamnya. Jadi untuk menjadi guru pendidikan Islam yang bercirikan seorang da'i, perlulah mempersiapkan diri dengan ilmu. Di mana banyak ilmu yang perlu dipelajari, contohnya ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan banyak lagi ilmu-ilmu yang boleh dipelajari supaya kita dapat
berhadapan dengan cabaran dunia luar, terutamanya ideologi-ideologi yang terpesong daripada akidah, supaya kita lebih faham dan kita lebih mudah untuk menguasai dan menerangkan dan memberi kefahaman kepada masyarakat luar. Akhir sekali, sebagai kesimpulan, dakwah adalah kemestian yang perlu dijalankan oleh golongan yang sedar akan kepentingan masyarakat kini. Kita perlu tahu bahawa dakwah adalah penting pada dunia kini kerana golongan pendidiklah antara golongan yang tunggak utama dan model yang jelas untuk membawa agenda dakwah yang diamanahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka para dai perlulah bijak dalam mendepani segala kepelbagaian mihnah ataupun ujian yang wujud di dunia ini sama ada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Dan kita perlu tahu bahawa Al-Imam Ghazali pernah menyebut dalam kitab Ihya bahawa menjalankan amal ma'ruf nahi munkar ini hendaklah dengan bahasa dan cara yang paling lembut. Beliau juga menyebut bagaimana seorang yang menasihati Khalifatul Ma'mun dengan bahasa yang kasar, dengan tidak memahami suasana tempat dan keadaan orang yang bertanya. Lalu Khalifatul Ma'mun menjawab, orang yang lebih baik daripadamu telah menasihati orang yang lebih jahat daripada saya dengan bahasa yang lebih halus daripada ini. Maka dalam berdakwah, dalam menjalankan agenda dakwah dan meneruskan rantai-rantai perjuangan Nabi, guru pendidikan Islamlah memainkan peranan besar dalam membentuk dan membina manusia, iaitu murid sendiri, menjadi seorang Muslim yang soleh, anak yang bertakwa. Dan inilah perlu digalas oleh guru-guru pendidikan Islam dan juga merupakan seorang da'i di sekolah, dalam masyarakat dan negara. Itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.